Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu wa lastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi Jumaat yang mulia dan berkat ini sekali lagi kita dihimpunkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama duduk sejenak bertafakur, menghitung dan menghisap diri kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin baik sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita kembali kepada kitab kita ataupun buku kita, iaitu hadis-hadis tasawuf. Hadis yang kelima, iaitu salat yang dilempar oleh Allah, muka surat 62. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ar-rajulu as-salah fa'atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizakallahu kama hafiztani faturfa'u wa iza asa'a as-salah falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu dayya'akallahu kama dayya'tani fatulaffu kama yulaffu as-sawbul khalaqu fayudrabu biha wajhuhu." Musnad Abi Daud At-Tayalisi. Maksudnya daripada Ubadah bin Samit. Baik, kita hari ini masuk pada satu hadis yang berkaitan dengan salat. Jadi salat yang kita lakukan ini ada beberapa sifat. Antaranya disebut oleh Ubadah bin Samit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang lelaki itu memperbaikkan salatnya, makna bila satu orang melakukan salat dengan baik, disempurnakan rakaatnya, rakaat dia sempurna dan sujudnya, maka berkata salat kepadanya. Salat tadi berkata kepada musalli, pada orang yang menunaikan salat, memelihara engkau oleh Allah sebagaimana engkau memeliharaku. Lalu diangkat ke hadrat Allah salat itu. Dan apabila tidak menjaga salatnya dengan baik, ada orang yang salat dia tak dijaga dengan baik, tidak menyempurnakan rakaat dan tidak menyempurnakan sujudnya, maka berkatalah salat, mudah-mudahan mensia-siakan engkau oleh Allah sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Maka digumpal salat itu sebagaimana digumpal akan pakaian yang lusuh, kemudian dilempar ke muka orang yang menunaikan salat. Huraian daripada hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Muslim daripada Abi Waddah, daripada A'was bin Hakim, daripada Khalid bin Ma'dan, daripada Ubadah bin Samit. Jadi ini asal kepada hadis ini, perawi dia ramailah. Cuma kita terus pergi kepada Ubadah bin Samit. Walaupun hadis ini dhaif kerana terdapat di dalam urutan perawinya Ahwas bin Hakim. Walaupun hadis ini dilihat sebagai hadis dihukumkan oleh muhaddisin, ahli-ahli hadis, bahawa hadis ini dhaif.
Kerana dalam senarai urutan periwayat hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Ahwas bin Hakim. Ahwas bin Hakim ini dipertikaikan oleh ulama dari segi thiqahnya, kepercayaannya dalam meriwayatkan hadis. Berkata Ad-Dimyati, sanad hadis ini ada jarah ataupun sakit, ada sedikit kecacatan. Saya sengaja tak tulis cacat, walaupun dalam istilah hadis ada sebut cacat, tapi saya tulis sakit kerana nak menjaga adab kita dengan ulama-ulama ini. Demikian juga pendapat daripada Imam Ahmad, Ibnu Muayyin, Daruqutni dan An-Nisa'i dan selainnya. Hadis ini mempunyai matan yang hampir sama dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, namun kedua-duanya didhaifkan oleh ahlul hadis. Saya bawakan hadis ini di sini adalah sebagai at-tarhib wa targhib kepada kita semua. Jadi walaupun hadis ni ada hadis yang dhaif, ada satu lagi hadis yang matan dia hampir sama dengan hadis ini, tetapi yang itu juga dhaif, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi mengapa walaupun hadis ini dhaif, mengapa saya bawakan hadis ini dalam buku ini? Ialah sebagai at-tarhib wa targhib, sebagai nak memberi amaran kepada kita, peringatan dan galakkan kepada kita. Kerana dari segi nak mengambil hukum, galakkan. Sebab hadis ni ada ruh galakkan ataupun untuk memberikan amaran. Baik, tazkirah daripada hadis. Baik, hadis ini cerita tadi bahawa Nabi kata siapa yang menunaikan solat dengan baik, baik solat dia, rakaat dia dijaga dengan sempurna, sujud dia dijaga dengan sempurna, dan dia pun berta'ammul dengan solat itu. Sebab tu solat ni nak baik rakaat dengan sujud saja ke? Tidak. Dia kena sempurnakan semua daripada rukun-rukun solat. Dan itu mengapa dalam hadis ni hanya sebut rakaat dengan sujud. Macam mana dengan qiyam? Dengan qiyam, bagaimana dengan i'tidal? Bagaimana dengan duduk istirahah? Jadi semua itu termasuk di dalam kesempurnaan salat. Jadi kenapa sebut dua saja? Maka di sinilah kita perlu faham bahawa min itlaqil juz'i wa iradati kulli. Dalam kaedahnya disebutkan satu juzuk, tapi maksudnya keseluruhan salat. Walaupun sebut rakaat saja sempurna. Jangan pula kita bila baca hadis ini hanya sempurna rakaat. Qiyam tak sempurna. Duduk tak tentu hala, berdiri dengan tak berdiri dengan berpusing kiri pusing kanan, kepala tengok atas tengok bawah. Sebab yang penting sempurna rakaat, sempurna sujud. Tidak begitu. Kerana dalam kaedah pengajaran min itlaqil juz'i, sebut satu juzuk, wa iradati kulli, tapi dikehendaki dengan keseluruhan solat itu. Ini kaedah dalam kaedah kita memahami Quran dan juga hadis. Sebab tu kalau dalam Quran Allah Ta'ala sebut daging babi itu walahmal khinzir, diharamkan pada kamu daging babi. Dah tu macam mana kuku babi, macam mana belulang babi, tulang babi boleh makan ke? Jadi tu dipanggil, disebut sebahagian tapi dikehendaki sekeseluruhannya. Sebab kalau nak sebut keseluruhan jadi panjanglah. Jadi panjang. Quran tu jadi bukan setakat 30 juzuk, boleh jadi sampai 100 juzuk. Kenapa? Kerana panjang. Diharamkan pada kamu daging babi, bulu babi, telinga babi, hidung babi, bulu hidung babi, ekor babi. Cerita babi saja satu juzuk. Jadi sebab tu diringkaskan dia dalam satu sebutan walahmal khinzir. Baik, dalam satu hadis yang selalu kita dengar, di mana Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Dalam satu hadis yang masyhur, Nabi bersabda, salat itu adalah tiang agama. Jadi salat ni tiang agama. Kerana itu kita diminta menyempurnakan salat, mendirikan salat.
Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, yakni tak menunaikan salat, berarti dia telah merobohkan agamanya. Ini maknanya orang yang mendirikan salat. Jadi salat ni tiang pada agama. Bila sebut tiang, kita mesti sempurnakan dia. Jangan asal ada tiang tapi tiang tu tak kokoh. Tiang tu tak kuat. Sebelum daripada ada tiang ni, dia ada foundation dia. Dia ada tapak dia. Kalau bangunan tinggi, tapak tu panggil tapak gajah. Atas tapak gajah tu ada tiang. Orang pasang piling pula sebagainya. Jadi mesti dikukuhkan. Mana mesti perkara yang kita perlu kukuh. Pertama tapak dia. Tapak tu tauhid. Kemudian tiang dia tu salat. Jadi kepada agama, maka salat adalah tiangnya. Sebab tu kena jaga salat ini. Salat ni kena jaga, bukan saja salat, tapi disempurnakan. Antara kesempurnaan salat itu ialah berjamaah. Ini cara nak sempurnakan salat. Sebab itu disebut bahawa orang yang menunaikan salat berjamaah diberikan pahala yang sempurna. Yang tunaikan salat tidak berjamaah tidak sempurna, mengikut sejauh mana khusyuknya. Sebab tu orang yang paling cerdik sekali, orang salat fardu berjamaah. Itu orang cerdik. Yang cerdik. Yang tak berjamaah, dikira ada juga salat. Dia dapatlah pahala salat, tapi kurang cerdik. Kerana apa? Kerana salat berjamaah itu sempurna. Siapa yang menunaikan salat berjamaah, maka diberikan pahala yang sempurna. Walaupun dia sepanjang salat tu ada tempat lalai, ada tempat khusyuk. Dalam salat tu, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua masuk surah Al-Insan, dia dah letih dah, tak khusyuk dah dia. Tapi bila beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah berikan padanya pahala yang sempurna. Walaupun ada khusyuk, ada tak khusyuk. Sebab apa? Sebab dikira secara jamaah. Dikira secara overall. Maknanya dikira semua pahala kita ni lengkap. Sebab kita sudah berjamaah. Tapi kalau kita solat seorang, pahala tak sempurna. Kalaupun nak diberikan pahala sempurna dengan syarat kita khusyuk daripada alif pada kalimat Allahu Akbar dan kalimat mim pada Assalamualaikum. Khusyuk sepanjang salat, baru sempurna pahala tadi. Jadi jawabnya payahlah nak sempurna. Bila salat seorang kan, salat kat rumah, salat sendiri-sendiri, ada khusyuk, ada tak khusyuk, banyak tak khusyuk, daripada khusyuk, maka sudah tentu pahala tak sempurna. Kerana itulah disebut oleh ulama, pahala salat berjamaah diberikan 27 kali ganda, 27 kali ganda daripada pahala seorang diri. Jadi 27 dengan satu, takkan kita nak pilih satu. Betul saya sebutkan tadi bahawa orang yang salat berjamaah itu orang yang cerdik. Kenapa? Kerana dia dapat 27 kali ganda pahala. Kita ada barang, kita jual barang, harga barang tu RM1. Harga barang tu RM1. Ada orang datang nak beli RM27. Kita kata tak cik, barang ni RM1 je. Dia kata tak apa, saya nak bayar 27. RM27. Kita kata tak, RM1. Tak, saya nak bayar 27. Tiba-tiba kita jual RM1 juga. Cerdik ke tak cerdik kita? Jadi sebab tu kita kena ingat bahawa menyempurnakan ibadah itu sebahagian daripada tanda imannya seorang itu kepada Allah. Jadi tanda kesempurnaan iman, tengok kita cari mana yang paling afdal. Itu orang yang mukmin, Muslim, orang yang menunaikan tuntutan perintah Allah, itu Muslim. Muslim itu makna istislam, makna dia tunduk pada Allah. Allah suruh salat, dia salat. Allah suruh zakat, dia zakat. Allah suruh dia haji, dia haji. Allah suruh dia puasa, dia puasa. Itu Muslim. Tapi mukmin dia mengejar apa yang fadilat, bukan setakat tunai apa yang Allah suruh, tapi dia mengejar fadilat-fadilat.
Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang dan demikian itu adalah fadilat-fadilat daripada Allah yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Di kalangan mana? Orang-orang mukmin. Jadi sebab itu kita kena jadi mukmin, bukan setakat muslim. Dan masuk surga ni mukmin, bukan muslim. Yang masuk surga ialah orang-orang yang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin, berilah kabar gembira pada orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Mana orang yang mukmin dikaitkan dengan amal. Kerana orang yang beriman, orang yang memburu kelebihan dan fadilat. Jadi yang datang solat berjamaah cari fadilat, duduk dalam masjid dan sebagainya. Ada katalah kita, kampung kita tu ada orang buat solat berjamaah di rumah dia. Dia berjamaah tapi kat rumah dia, dengan anak isteri dia semua bangun solat berjamaah di rumah. Tapi dalam masa yang sama ada solat berjamaah di masjid. Maka mukmin dicari yang mana? Mukmin cari fadilat masjid pula. Itu dia. Jadi mana orang mukmin ni? Orang yang sentiasa bersungguh, orang yang sentiasa gairah mencari apa-apa kelebihan daripada Allah. Jadi kerana itu kita jadilah mukmin. Bila dah mukmin, kita berusaha pula untuk menjadi muhsinin. Orang yang muhsin, yang sangat baik penampilannya, ibadahnya, ketaatannya, ruhnya, rohani dia kepada Allah Ta'ala. Jadi kerana itu kena berusaha. Sebab surga Allah ni mahal. Mahal, bukan boleh ketuk main-main begitu. Dia banyak benda yang kita kena persiapkan dalam mencari surga Allah. Jadi kata Nabi, salat itu tiang. Barang siapa tidak menunaikan salat, dia meruntuhkan agama. Dia runtuhkan agama dia. Jadi sebab tu sejahat-jahat manusia ialah orang yang tidak salat. Yang tak salat ni, dia bukan setakat dia derhaka kepada Allah, dia runtuhkan agama Allah. Dia runtuhkan agama Allah Ta'ala. Dah tu kalau kita tengok sekarang, berapa ramai orang tak salat. Zaman kita sekarang pakai tak salat terus ramai. Yang kita nampak kat masjid tu ramai menunaikan salat, itu berapa peratus dia baru. Yang tak menunaikan salat majoriti sekarang. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan pejabat, sibuk macam-macam, tak salat. Berapa ramai anak-anak tak pandai salat. Bila tanya kenapa tak pandai salat, kerana ayah tak salat juga. Tanya mak salat, mak tak salat. Ayah solat hari Jumaatnya. Jadi sebab itu rosak dunia kita ni bila manusia tidak ada agama. Orang tak solat ni orang tak ada agama. Sedangkan hidup kita ni nak berpegang pada agama. Kenapa kita jadi baik? Sebab kita tahu agama. Tahu mana halal, mana haram, mana dosa, mana pahala. Tapi kalau kita tak hirau agama, tak jadi baik kita. Harap kepada moral tak jadi. Moral dengan akhlak lain. Moral itu satu sifat yang dibentuk oleh lingkungan budaya. Itu moral. Adapun akhlak, satu akhlak adalah satu perangai, tingkah laku, gaya hidup yang dibentuk oleh agama. Agama yang bentuk dia jadi baik, bukan lingkungan budaya bentuk dia jadi baik. Budaya tak ada apa janji. Ada budaya janji pada kita. Kalau kamu berbudaya dengan budaya yang baik, maka budaya akan beri kamu pahala dan syurga. Tak ada. Yang janji pahala syurga, yang janji pahala dan syurga hanya agama. Sebab itu hidup manusia ni perlu dibangunkan atas agama. Dan nak membangunkan hidup beragama, mesti mendirikan salat antaranya. Jadi kerana itu kena didik anak-anak kita salat. Sehingga ada kerajaan negeri keluar bajet peruntukan, kempen bulan salat. Bulan salat tu bukan makna sebulan tu je salat. Bulan salat tu makna sepanjang bulan tu program-program menghidupkan salat di kalangan masyarakat.
Nah, ini kena kita budayakan, kena kita hidupkan suasana menunaikan agama tadi. Jadi sehingga mewarnai seluruh kehidupan kita. Kena kempen lah, kena adakan kuliah, kena adakan ceramah, kena adakan kem ibadah salat untuk anak-anak, untuk pelajar-pelajar sekolah kan. Sekarang contohnya pelajar-pelajar sekolah kebangsaan kan. Ramai juga yang tak salat. Kita yang duduk dekat tahfiz, pusat tahfiz, pondok, alhamdulillah lah. Memang itu jadi di antara kurikulum utama kita. Kurikulum utama wajib salat berjamaah. Tapi lain pada itu tak ada, kalau sempat salat, tak sempat ke lain kali. Jadi sebab itulah kita melahirkan manusia yang jauh daripada agama. Bila jauh pada agama, dia tak jadi baik. Walaupun dia bijak, dia berjaya menjadi seorang ahli akademik, berjaya menjadi seorang doktor, tapi kalau tak ada agama, dia akan jadi doktor jahat. Berjaya jadi seorang ahli politik yang berjaya, tapi kalau tak ada agama, dia jadi ahli politik yang jahat. Makin banyak kuasa, makin jahat. Makin banyak kuasa, makin jahat. Sebab makin banyak kuasa, makin banyak peluang nak buat jahat. Itu kaedah dia. Betul lah, kuasa ni bahaya. Dia hanya boleh diserah kepada orang-orang yang beriman. Kuasa ni. Betul Imam Al-Ghazali. Kita tahu Imam Ghazali kan? Imam Ghazali ni bincang tasawuf. Dia mujaddid tasawuf. Imam Al-Ghazali mujaddid dalam bidang tasawuf. Hidup hampir sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia seorang ahli tasawuf. Kitab dia yang paling terkenal Ihya Ulumuddin, menghidupkan semula agama, dan beliau dikenali sebagai ahli al-mujaddid tasawuf bersama dengan Junaid al-Baghdadi dalam pegangan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Memang semua orang tahu je semua orang tahu Imam Ghazali ahli tasawuf. Dia seorang yang beramal, seorang waliullah. Tapi tanpa kita pernah sedar, kebanyakannya tak tahu Imam Ghazali juga menulis kitab politik Islam. Dia tulis tentang politik Islam. Tasawuf jugalah. Tapi politik kena fikir. Jangan tak fikir. Ahli politik yang tidak bertasawuf akan menjadi jahat. Ahli tasawuf yang tidak berpolitik akan menjadi lemah dan hina. Jadi lemah, jadi hina. Ahli politik yang tidak, ahli tasawuf yang tidak berpolitik. Ahli politik yang tak bertasawuf, tak bina akhlak agama, tidak membina para kerohanian, akan jadi jahat. Sebab jangan main dengan kuasa ni. Kuasa ni makna kita ada anak kunci. Anak kunci perbendaharaan, segala kekayaan, segala pengaruh, segala kuasa. Dengan kuasa ni kita boleh buat apa saja. Nak tipu orang boleh, nak tutup kes boleh, nak buang kes di mahkamah boleh berlaku dengan kuasa. Jadi kalau kuasa itu diserah pada orang yang tidak beriman, rosak dak dunia? Rosak dunia. Betul Imam Ghazali berbincang soal politik akhlak. Imam Ghazali bincang berkenaan politik tasawuf. Bagaimana nak melahirkan ahli politik yang takut kepada Allah, baru selamat. Pentadbiran dia selamat, pengurusan dia selamat, harta benda rakyat dia tak usik. Siapa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Masih dia jadi khalifah. Hasil masuk negara terjaga. Satu hari dia masuk dalam gudang, dalam satu tempat simpanan harta-harta rampasan perang. Banyaklah dalam tu. Ada dinar, ada dirham, ada macam-macam lah. Gandum, berbagai-bagai perbendaharaan negara yang diguna untuk membantu rakyat. Termasuk yang ada dalam perbendaharaan itu ialah kasturi. Kasturi, orang bayar zakat ke sebagainya, adalah kasturi. Jadi letak kasturi. Dia masuk, pekerja dia sedang timbang kasturi. Tengah duk timbang kasturi ni, kasturi kijang tu lah. Kasturi kijang tu, bau wangi. Dia masuk saja dalam gudang tu, pekerja dia tengah timbang kasturi tadi. Dah jadi debu lah, kasturi tu dah diproses. Jadi debu ke jadi apa. Dia masuk, dia tutup hidung dia. Dia tutup hidung dia. Dia tak nak cium bau kasturi itu. Lalu ditanya oleh pekerja, tuan Amirul Mukminin, mengapa tutup hidung?
Kata dia Omar Abdul Aziz, bukankah kamu tengah timbang harta kan? Kamu tengah timbang harta orang. Jadi saya tak mau merampas dan mengambil hak orang lain. Kata di pekerja dia, Tuan Amirul Mukminin, Tuan bukan ambil kasturi ni. Tuan cuma cium bau, tercium bau. Bukan ambil kasturi jadi milik Tuan, rampas hak rakyat. Tidak. Tuan cuma tercium bau dia saja. Maka kata Omar Abdul Aziz, aku nak tanya kamu, kasturi ni manfaat dia apa? Yang orang nak kasturi ni, nak makan ke apa? Bukan. Dia nak apa? Orang nak cium bau dia. Jadi bau telah manfaat yang sepatutnya dimiliki oleh rakyat. Maka aku tak nak mengambil manfaat yang sepatutnya dimiliki oleh rakyat. Sampai begitu dia punya amanah menjaga harta rakyat. Kalau bau kasturi pun dia tak curi, menasabah tak pada fikir kita nak curi bajet negara, kita akan curi. Kenapa? Kerana iman. Boleh tak kalau dia nak curi? Boleh, sebab dia ada kuasa. Suruh pekerja keluar semua, tak ada saksi tengok, dia ambil lah apa yang dia nak, bawa balik senyap-senyap, simpan di rumah. Tapi kenapa dia tak buat? Kerana takutkan Allah. Maka bila takut kepada Allah, akan terjamin hak rakyat dan negara. Jadi kerana itu kena bina kehidupan kita ni membangunkan agama. Barulah lahir dah generasi yang taat kepada Allah. Zaman Omar Abdul Aziz, dia lalu pagi, lalu kat rumah-rumah kampung, di perkampungan Madinah ini. Dia terdengar perbualan seorang anak dara, seorang anak perempuan berbual dengan ibu dia. Dengar, dia tak nampak Amirul Mukminin Umar. Kata dia, mak dia, cepatlah sikit, tengah hari dah ni, kita nak jual susu ni. Mereka ni ada beberapa ekor biri-biri unta, jadi susu dia diperah setiap pagi untuk dijual. Maka dia kata ke anak dia, cepatlah sikit, mak nak pergi pasar dah ni. Surah apa ni, bancuh cepat sikit susu tu. Kata dia, anak dia, baiklah mak. Mak dia pula pesan, jangan lupa isi air sikit, campur dengan air supaya lebih banyak susu tadi. Bila kalau sukat pun makin banyak, kalau timbang pun makin berat, supaya banyak sikit lah untung kira-kiranya. Jangan lupa isi air. Kata dia, anak dia, mak, bukankah Amirul Mukminin Umar berpesan supaya jangan menipu dalam perniagaan? Jadi saya tak boleh campur dengan air. Nak jual susu je lah dengan harga susu. Kalau nak campur air, kena jual lah dengan harga susu campur air, lebih murah. Jadi sekarang Amirul Mukminin larang menjual, mencampurkan susu dengan air. Maka kata dia, mak dia, bukankah Amirul Mukminin tak nampak? Mana dia ada, mana dia nampak? Dia duduk kat rumah dia sana. Maka kata anak dara dia, mak, walaupun Amirul Mukminin Umar tidak nampak, tapi Tuhan kepada Amirul Mukminin itu nampak. Ini nak menunjukkan kita apa? Itu dia amanah. Yang melahirkan sifat amanah itu takwa. Yang melahirkan takwa itu ialah mengenali agama. Kalau agama tak belajar, macam mana nak takwa? Kalau tak takwa, macam mana nak jadi baik? Tak ada agama, lepas tu berkata, saya akan jadi baik. Bohong. Salat pun kamu tak jaga, hubungan kamu dengan Allah, macam mana nak jaga dengan makhluk? Allah Ta'ala yang duk lihat kita setiap saat pun kita boleh tipu. Ini kan pula rakyat yang tak tengok kita, boleh jamin kita baik? Jadi kan itulah bina hidup beragama. Jadi itu bina. Betul orang dulu tengok, usah kata nak cari pemimpin negeri, pemimpin negara, pemimpin rumah tangga dia pilih. Walaupun nak pimpin berapa orang je. Ayah, suami, pimpin siapa? Pimpin isteri. Lepas tu kalau dapat anak nanti, katalah paling ramai berapa? Seorang mak, paling ramai 20 orang lah, baru 21 orang. Raja pemimpin kepada 21 orang pun sudah dikehendaki menjadi seorang yang baik, pilih orang yang baik. Ini kan pula kepada 30 juta rakyat. Indonesia lagi ramai, 280 juta rakyat. Itu bukan senang nak jadi presiden dia tu. Bukan senang nak naik pangkat tu, bukan. Nak mengurus, menjaga kepimpinan negara tu
dengan amanahnya, dengan sebagainya. Itu jadi sebab itulah Imam Ghazali juga berkata, barang siapa yang menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang fasik, sesungguhnya dia telah memutuskan keturunan zuriatnya. Maknanya telah memutuskan zuriat dia dengan agama. Bila menantu dia tak pilih dan dia orang jahat, maka anak dia akan beransur-ansur, anak perempuan dia akan beransur-ansur jadi tidak salihah. Bila dapat anak, anak juga jadi tidak saleh. Jadi lahirlah zuriat yang putus daripada agama. Jadi kata Imam Ghazali, pilihlah jodoh pada anakmu dengan jodoh yang baik. Dalam Quran bincang secara khusus, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati biiznih. Allah Ta'ala sebut, kamu wahai perempuan jangan pilih, kamu wahai laki-laki jangan kamu kahwini perempuan yang tak ada agama. Kerana sesungguhnya seorang muslimah, seorang perempuan yang beragama lebih baik daripada seorang wanita yang tidak ada agama, walaupun menarik perhatian kamu kerana cantik dia, kerana lawa dia, kerana comel dia, tapi tak ada agama. Jangan buat isteri. Biarlah seorang wanita yang walaupun tak cantik tetapi beragama. Wahai perempuan-perempuan, kata Allah juga, wahai wali-wali, jangan kamu kahwinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki yang tidak ada agama. Biarlah pilih laki-laki yang ada agama, kerana yang ada agama itu lebih baik daripada yang tidak ada agama, walaupun yang tidak agama itu menarik perhatian kamu. Resna dia kerana apa? Allah beritahu, ulaika yad'una ilan nar. Kalau kamu pilih hanya dasar kekaguman, kerana berdasarkan kepada nampak tampan, cantik, comel, lawa, tidak pilih agama, ulaika yad'una ilan nar, mereka akan mengheret kamu kepada neraka Allah. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah memanggil kamu, memaut kamu kepada surga Allah Ta'ala. Jadi ini pentingnya agama tu. Jadi sebab itu kena dirikan salat. Itu tanda awal, diri salat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sebagaimana dalam salat kita dirikan agama, maka dalam negeri, dalam negara mesti dibenakan agama. Mesti bina agama. Dalam sebuah hadis yang lain, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Maksudnya kepala segala pekerjaan itu ialah Islam. Sekali kepala segala pekerjaan. Macam kita lah, nak lakukan apa pun syarat dia Muslim. Sah puasa sebab apa? Islam. Sah salat, Islam. Itu dipanggil kepala dia. Jadi kita ni takkan hidup pakai kepala saja kan? Mesti ada cukup lengkap baru hidup. Tapi makna kepala dia Islam lah, Muslim. Syarat dia. Kemudian tiang Islam itu adalah salat. Itu tiang dia. Mana jangan tak salat. Jadi zaman kita sekarang pilih menantu tak kisah dah. Asalkan nampak bergaya, kaya, kira menantu lah. Walaupun tak tahu salat ke tak salat. Sebab itulah penting merisik. Merisik dalam bertunang ni, risik apa sebenarnya? Nak risik apa? Nak risik tengok dia kaya ke tak kaya? Bukan. Risik itu tujuan utama ialah agamanya. Ada seorang pemuda nak meminang anak kita, contohnya. Dia datang dah meminang dah, tapi kita tak jawab lagi lah. Tak jawab tu kerana apa? Kerana nak tengok dia, risik dia. Sebab tu merisik ni bukan saja pihak perempuan, lelaki merisik perempuan, bukan. Pihak perempuan juga kena merisik pihak laki-laki. Risik apa? Risik agamanya. Dia datang tu memanglah bergaya kan? Tengok bergaya. Ni siapa ni datang ni? Dah wakil nak bertunang. Ayah. Oh, ayah bergaya. Ayah pakai jubah hari tu. Jubah pula baru bukan main. Baru balik umrah.
Kayu sugi 2 kat telinga selit. Tunjuk waraknya ayah. Bawa tasbih lagi. Bercakap tak berapa sangat. Duk subhanallah, subhanallah. Orang duk bincang pasal bertunang. Dia subhanallah, subhanallah. Okey dah. Mak, mak pakai tudung. Hebat dah mak. Warak. Mana dia? Apa ni, datang wakil. Apa ni, pak penakat dia. Warak. Semua kita dah tanya pula anak perempuan kita. Kenal tak laki-laki ni? Oh, dia baik ayah. Jangan pakai. Semua tu jangan pakai dulu. Jangan dijadikan sandaran keputusan. Tunggu dulu. Tak apa, sehari 2 nanti insya-Allah pihak kami jawablah. Lepas tu nak pantun-pantun lah. Pantun tu bukan wajib pun kan. Jadi maknanya ambil tempoh. Lepas tu kena kita ni ada risikan. Siapa kampung mana ni? Encik duduk kampung mana? Datang orang bina anak saya. Kampung sekian-sekian. Kampung Tanjung Bedil. Kita terdekat lah dengan kita ni. Siapa kita kenal di Tanjung Bedil? Oh, ada seorang. Dia Bilal Masjid. Pergi tanya Bilal Masjid tu, kawan kita. Tanya Bilal Masjid tu, kenal tak Pulan bin Pulan? Kenal. Haji sekian bin sekian? Kenal. Anak dia baru ni ada datang merisik. Pihak dia ada datang risik nak fina anak saya. Jadi saya nak tanyalah. Nak tanya macam mana keluarga tu, ayah dia macam mana, keluarga dia macam mana, terlebih utama lagi anak dia tu pula laki-laki tu macam mana. Oh, kata di Bilal kampung tu, kena cari orang kepercayaan. Jangan cari orang tak kepercayaan, cari orang kepercayaan. Tanya macam mana. Oh, dia kata ayah dia okey. Dia ayah dia kaki masjid juga. Baru balik umrah. Tu memang kaki masjid lah ayah dia. Mak dia tu biasa-biasalah. Anak laki dia tu yang nak masuk meminang tu, merisik tu, macam mana anak laki dia? Pernah datang surau masjid. Anak laki dia tu memang teruk sikit tu. Teruk sikit. Hari Jumaat pun jarang-jarang solat Jumaat. Baru kita tahu. Jangan pakai anak dara kita. Anak dara kita mungkin dah ada hubungan cinta ke apa ke, memang dia kata baik. Jangan tanya pekerjaan saja. Yang utama tanya agamanya. Baru kita tahu. Ada dia datang masjid laki-laki tu. Tapi 2 kali ialah setahun. Raya puasa dengan raya haji. Jangan terima. Itu makna dia. Cara nak selamatkan keturunan kita. Ini kita nampak kira bergaya ialah. Ada setengah tu mak ayah tak kenal pun lelaki yang risik anak dia. Hanya bergantung pada anak dia lah. Anak dia, kita serahkan anak-anak je lah sekarang. Sebab zaman moden. Kalau kita sibuk duk merisik sekarang, nampak ayah yang tidak moderate, yang tidak moden. Ketinggalan zaman pula kita sekarang. Akhir sekali kahwin duduk tak lama, baru kita tahu. Sebab solat pun tidak, apa pun tidak. Hanya sekadar kekayaan diambil kira. Jadi sebab itu rosak dunia kita sekarang ni kerana orang dah tak mementingkan agama. Itu dia. Jadi sebab itu salat. Wazirwatu sanamihi al-jihad. Dan kemuncaknya adalah jihad. Ini makna agama ni kemuncak dia adalah jihad. Hadis ni riwayat Ahmad Ibn Majah. Imam At-Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih di dalam sahihnya pada halaman 970. Baik. Salat hendaklah dipahami bukan sekadar sebuah kewajipan yang telah difardukan oleh Allah. Namun salat hendaklah dihayati sebagai bisikan kasih dan cinta antara seorang hamba kepada Tuhannya. Ini sihat. Salat ni apa sebenarnya? Salat ni bukan sekadar rukun dan syarat. Salat ini bukan sekadar kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan pada kita. Salat adalah bisikan cinta hamba kepada Allah. Ini salat ni kira dating kita dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Cuba kita lihat apa yang terkandung dalam setiap patah Fatihah yang dilafazkan oleh seorang hamba yang menunaikan salat. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fa hiya khidajun yaqulu laha salasan." Nabi kata siapa yang menunaikan salat tidak membaca Fatihah, maka salat dia tidak sah. Baik, mana solat dia tidak sempurna. Walaupun kita adalah perbahasan ulama yang kata makmum, ada yang kata bila imam dah baca Fatihah, maka makmum tak payah dah baca Fatihah.
Tapi pendapat jumhur berkata wajib bagi makmum baca Fatihah pada setiap rakaat, kecuali rakaat masbuk, itu ditanggung oleh imam. Jadi bila kita baca Fatihah lalu ditanya pada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami solat mengikut imam? Jawabnya, kata Abu Hurairah, bacalah perlahan-lahan Fatihah, kerana mendengar Rasulullah bersabda bahawa Allah berfirman. Jadi maknanya tentang bacaan Fatihah. Jadi Fatihah ni bila kita baca, Allah jawab. Itu kita kata interaksi kita dengan Allah. Kita baca, Allah jawab. Ni ada jawapan apa ni ayat atau apa lepas dia ni, alhamdulillah Allah jawab apa. Itu insya-Allah kita sambungkan datanglah. Cuma nak ceritanya, bila kita baca Fatihah, Allah jawab. Maknanya kita sedang berinteraksi dengan Allah, sedang berbisik dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah. Maka takkan kita nak abaikan. Jadi sebab tu solat tu kena sebaik-baiknya. Bersiap sungguh-sungguh. Orang dulu jaga solat. Solat pun katalah masuk waktu pukul 1.30, pukul 12.30 dibalik dah pada bendang. Balik dah, mandi, siapkan semua dah, buang lumpur benda semua, selut tak ada dah. Lepas tu mandi, pakai baju, pakai pakaian khusus untuk solat, pergi solat. Begitu juga asar, begitu juga maghrib. Ini kenapa? Kerana dia jaga sungguh pakaian dia, tempat solat pula dengan sempurna, jaga rukun, jaga syarat, khusyuk pula. Kenapa? Solat itulah suluhan Allah. Bila tiba di hari akhirat nanti, amal yang pertama ditimbang oleh Allah ialah solat. Jika sempurna solat, maka diterimalah amalan-amalan lain. Jika solat tidak diterima, maka ditolak amalan-amalan lain. Walaupun ada zakat, ada umrah, ada sebagainya, tapi ditolak oleh Allah apabila solat itu gagal. Jadi begitulah, begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu hadis ini membicarakan tentang kesempurnaan salat. Nanti kita akan sambung lagi, iaitu berkenaan dengan perbahasan tazkirah daripada hadis ini. Panjang lagi lah, nampak tu panjang lagi tu, berapa muka surat. Nak sampai kepada kemudian kisah solat sahabat Nabi dipanah 3 kali dalam solat dia. Barulah masuk kepada hadis yang ke-6 insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pembicaraan daripada hadis ini untuk menjadi pedoman kita bagi membaikkan solat kita. Jadi solat baik-baik, khusyuk, jangan buat main-main. Sebab tu bila kita dah solat kena berjamaah. Kena berjamaah. Bila kita datang ke masjid, dengar dah kita baru parking kereta, imam dah pun angkat takbir, Allahu Akbar, maka ulama berkata berjalanlah baik-baik, jangan tergopoh-gapah. Berjalan baik-baik, tenang. Jangan berlari. Berlari kerana nak kejar takbiratul ihram. Siapa suruh datang lewat kan? Jadi dah datang lewat, buat cara lewat. Beliau berjalan perlahan, sekadarnya saja, perlahan. Lepas tu kita akan sambung setakat mana yang kita dapat. Mana kalau dapat rekaat tu dapatlah, tak dapat sambung satu rekaat lagi. Tak payah tergesa-gesa. Ini nak mengajar kita supaya apa? Tenang dalam solat. Sebelum solat tu kena tenang dah. Ini berlari tergesa-gesa, nak kejar imam dah takbir, dia pun berlari naik tu atas masjid. Allahu Akbar, angkat takbir, rakaat, tengok ada selipar lagi pakai. Mana tegar, gopoh-gapah, tak sempat nak tanggal selipar lagi, tak sempat nak tanggal kasut, naik atas masjid. Jadi sebab tu kita diajar awal tu. Kenapa sunat datang awal? Kenapa sunat datang awal ke masjid? Kenapa sunat solat tahiyatul masjid dulu? Kerana nak mengambil masa bertenang. Lepas ni kita nak solat fardu ni, kita nak direct dengan Allah ni. Jadi sebelum pada tu latih dulu, rehearsal dulu, mana untuk bertenang. Tenang dulu. Kita pun solat 2 tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid, kita pun duduk sejenak zikir dulu, sementara tunggu qamat. Hati dah tenang dah, jiwa kita dah lapang dah, barulah kita solat fardu, maka solat itu akan menjadi tenang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bila tenang solat kita, tenanglah hidup kita. Semua ni sangat bergantung kepada solat. Betul orang yang rasa susah cari pencarian hidup, susahnya hidup, ekonomi payah, cuba tengok betul, tengok cek solat dia macam mana. Jangan tak solat pun sibuk duk cerita susahnya ekonomi naik, ekonomi sempit, dia solat pun tidak. Macam mana? Kunci utama tidak dibuka, perkara yang utama. Lepas tu dia duk rasa susahnya saya sakit, makan macam jenis-jenis ubat dah tapi tak sembuh juga.
jenis ubat dah, hospital jangan cerita dah. Jumpa pakar 4-5 orang pakar dah. Lepas tu herba lagi, segala jenis daun, minum makan belaka dah. Segala benda blender belaka dah. Orang kata daun pegaga blender. Orang kata daun tu ciku, daun sawa gitu, blender semua habis dah. Daun teruk je tak blender lagi. Habis semua makan belaka dah. Tak sembuh. Tanya-tanya solat pun tidak. Macam mana kita? Ada solat itu kunci dia. Ada lagi duk mengadu, lama dah buat kerja tak naik pangkat. Tak ada apa dari segi khidmat cemerlang, tak naik. Tanya-tanya tak solat. Ada lagi mengadu, rumah tangga panas, berkelahi saja suami isteri. Suami pula panas baran, isteri pula panas baran juga. Selalu bergaduh, berkelahi macam-macam. Tak ada kerja lain, isteri kerja beletir, suami kerja marah. Tanya-tanya dua-dua tak solat. Jadi sebab tu tuan-tuan, balik kepada solat. Kita selesaikan hubungan kita dengan makhluk ni bermula dengan hubungan kita dengan Allah. Macam mana hubungan makhluk nak selesai kalau dengan Allah pun tak selesai? Makhluk ni ramai. Kalau yang seorang, yang esa, yang satu, kita dengan Allah pun tak selesai, nak selesai hak ramai. Macam mana? Masa contoh kata orang nak poligami lah, contoh kan, seorang pun tak terberi makan, seorang pun tak terjaga, nampak. Begitu. Mana begitu kita kalau rakyat ramai ni, kita tak dapat rakyat yang ramai, Allah yang satu, yang esa, tak dapat kita jaga, tak dapat kita patuh, tak dapat kita taat. Ini kan pula orang ramai. Selesaikan urusan kita dengan Allah dulu. Selesaikan urusan kita dengan Allah, maka insya-Allah akan selesai, Allah akan selesaikan urusan kita dengan makhluk. Jadi insya-Allah sekadar itulah untuk kita pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kepada kita dalam menjaga salat dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba wal walidayna. Allahumma arhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma ja'al kuburana wa kuburahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburana wa kuburahuma hufratan min hufarin niran. Allahumma sallim alaina wa sallim ala ahlina wa auladina wa man ma'ana wa man nasarana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa khulqan karima. Allahumma zakkirna ma nasina. Allahumma allimna ma jahilna. Allahumma zayyin akhlaqana bi akhlaqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.